Salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan hasil kajian kami yang bertajuk Penggunaan Pendekatan Teori Retorik Aristotle dalam dua teks ucapan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Ini merupakan ahli kumpulan kami. Yang pertama, Emily Glady anak Clement 98827, Jesilia binti Roslan 99302, Nur Ira Akilah binti Jasni 10206, Nur Hazliana binti Merikan 102045, dan Susan anak buta 101134. Dalam isi kandungan, terdapat pengenalan, kajian lepas, objektif kajian, kaedah kajian, dapatan kajian dan kesimpulan. Nurhazana binti Merikan, nombor metrik 102045. Dalam pengenalan ini, saya akan membincangkan sedikit berkenaan kajian kami. Kajian ini berfokuskan kepada teks ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Himpunan Aspirasi Madani Akrab Perkhidmatan Awam, dan teks ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Majlis Perasmian Hari Kraft Kebangsaan 2024. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk meneliti unsur penulisan dan pemilihan bahasa dalam teks ucapan yang dipilih. Oleh itu, teori retorik Aristotle seperti ethos, patos dan logos penting dalam penyampaian ucapan yang meyakinkan kerana setiap elemen ini memiliki prinsip tersendiri. Misalnya, ethos merupakan sifat kebijaksanaan dan kebaikan yang ditunjukkan oleh seseorang pembicara semasa menyampaikan ucapan. Tambahan pula, retorik ini merupakan kredibiliti pengucap untuk membina kepercayaan dan keyakinan audiens terhadap perbicaraan mereka. West dan Turner 2018, malah Chamil Waria 2015 menyatakan patos merujuk kepada rayuan emosi, iaitu menyasarkan emosi khalayak di mana sifat yang dianggap tidak rasional dalam diri manusia. Manakala menurut Ting 2018, logos merujuk kepada seni pemujukan bahasa yang berfokus kepada fakta, ilmu pengetahuan dan perkara-perkara yang difikirkan logik untuk dibahaskan dengan lebih mendalam dan membantu meyakinkan pendengar menerusi sokongan daripada fakta-fakta yang sahih. Seterusnya, kajian lepas. Pengkaji telah merujuk beberapa sorotan literatur yang berkaitan dengan tajuk kajian. Antaranya, kajian lepas yang telah dijalankan oleh Zamri dan Aini 2021 yang bertajuk Retorik dalam Dakwah Nik Abdul Aziz Nikmat. Kajian ini membincangkan tentang disiplin dan cara berkomunikasi dengan baik dalam menyampaikan idea, emosi, fakta dan cara memanipulasikan ucapan mengikut kemampuan, kemahiran dan kelebihan tersendiri. Selain itu, pengkaji juga merujuk kepada kajian lepas yang telah dijalankan oleh Hamzah 2023 yang bertajuk Analisis Ethos, Patos dan Logos dalam Komunikasi Kepimpinan Nama Beta Sultan Alauddin karya Faisal Tehrani. Kajian ini turut membincangkan tentang retorik teori Aristotle. Antara objektif kajian ini ialah menganalisis dua teks ucapan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim dan menggunakan pendekatan teori retorik Aristotle. Yang kedua, menyatakan contoh-contoh yang sesuai bagi setiap pendekatan teori retorik Aristotle dalam dua teks ucapan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Seterusnya, kaedah kajian. Kaedah kajian ini merupakan konsep yang penting dalam menentukan satu pencapaian kajian. Oleh itu, kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dan penghuraian data. Menurut Jasmi 2012, kaedah kualitatif merupakan kaedah pengumpulan data melalui temu bual, pemerhatian, dan menganalisis teks. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan pengumpulan data melalui kaedah pemerhatian dan menganalisis teks. Teks yang dipilih ialah teks pertama bertajuk Himpunan Aspirasi Madani Akrab Perkhidmatan Awam bersama YAB Perdana Menteri. Manakala teks kedua bertajuk Majlis Perasmian Hari Kraft Kebangsaan 2024. Dalam bahagian ini, pengkaji akan menyatakan contoh-contoh ayat yang sesuai menggunakan ethos, patos dan logos dalam teks 1, yaitu Himpunan Aspirasi Madani Akrab Perkhidmatan Awam bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, serta teks 2, Majlis Perasmian Hari Kraft Kebangsaan 2024.
Pengucap dalam setiap huraian contoh merujuk pada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berikut merupakan dua contoh ayat yang terdapat dalam teks 1 yang mempunyai elemen etos. Dalam ayat yang pertama, kita dapat melihat bahwa pengucap menggunakan unsur Al-Quran atau doa sebelum memulakan ucapan. Pada ayat yang kedua, dapat kita lihat bahwa pengucap menggunakan kisah hidupnya sendiri dalam pengucapannya. Hal ini demikian akan menyebabkan audiens mempercayai pengucap. Seterusnya, ini merupakan contoh-contoh ayat dalam teks 1 yang mempunyai elemen petos. Ayat yang pertama, kita dapat melihat bahwa penggunaan bahasa untuk meraih simpati dan menegakkan keadilan terhadap pengucap. Yang kedua ialah pengucap juga menegaskan masyarakat untuk bertindak secara rasional serta memiliki bukti yang sahih sebelum menghakimi sesiapa. Pada ayat yang kedua, kita dapat melihat bahwa pengucap sangat kecewa terhadap ketirisan subsidi diesel karena peningkatannya yang tidak sepadan dengan jumlah penambahan kenderaan. Hal ini menyebabkan negara akan menanggung segala kerugian. Disampaikan oleh pengucap berdasarkan fakta dan bukti. Contoh teks tersebut menunjukkan teori logos dalam pengucapan Perdana Menteri Malaysia, yaitu Dr. Seri Anwar Ibrahim dalam Himpunan Aspirasi Madani Akrab. Kaedah retorik logos dapat dilihat apabila pengucap mengumumkan bahawa terdapat perubahan dalam penyelarasan gaji yang telah dilakukan, yaitu peningkatan gaji harus bermakna selaras dengan dasar madani dan mengurangkan jurang gaji yang tinggi dalam kalangan penjawat awam. Perubahan dalam penyelarasan gaji ini dapat mempengaruhi audien kerana kenaikan gaji yang diselaraskan dengan adil dan berdasarkan fakta yang logik. Terusnya dapatan kajian dari teks yang kedua, yaitu teori etos. Etos merupakan teori yang menunjukkan penampilan atau karakter diri yang dapat mempengaruhi audien untuk mempercayai perkara yang disampaikan. Contoh ayat tersebut merupakan penggunaan kaedah retorik etos dalam pengucapan Perdana Menteri Malaysia, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa dalam Majlis Peresmian Hari Kraf Kebangsaan 2024. Berdasarkan ayat, saya sudah mempengerusikan mesyuarat pertama hari ini untuk menerangkan keperluan untuk masa depan, menunjukkan pengucap merujuk dirinya bagi mewakili kerajaan yang sedia ada. Manakala ayat belanja itu tinggi, jadi saya nak manfaat belanja itu bukan hanya hotel 5 bintang, tetapi juga industri kraft tangan di kawasan pedalaman, Sabah, Sarawak dan desa. Ayat tersebut menunjukkan karakter pengucap yang akan memanfaatkan belanja yang diberikan sebaik mungkin untuk kebaikan rakyat, khususnya yang berada di kawasan pedalaman. Karakter kepimpinan yang ditunjukkan ini dapat meningkatkan semangat audiens bagi memupuk minat dalam seni kraft yang akan memberi manfaat kepada kemajuan dan kejayaan program tersebut. Seterusnya pula, dapatan kajian dari teks kedua, yaitu teori patos. Patos merujuk kepada perasaan penonton dan mencetuskan emosi kepada penonton. Berdasarkan contoh ayat tersebut, pengucap mencoba untuk memujuk emosi audiens bagi merenungkan bersama tentang perjalanan aktiviti pelancongan yang berlaku di negara ASEAN. Menerusi ayat tersebut, beliau menggunakan perkataan renungkan bagi mengambil perhatian audiens untuk membayangkan dan mendalami tentang aktiviti pelancongan yang berlaku di negara ASEAN. Perkataan seperti renungkan seringkali digunakan untuk menyentuh emosi audiens agar lebih dekat dengan perkara yang ingin disampaikan oleh pengucap, terutamanya pihak yang terlibat dalam pelancongan dan kementerian. Seterusnya, analogi seperti mana yang kita tahu merujuk kepada perkara yang sudah pasti dan diketahui oleh audiens.
Apabila analogi seperti berikut digunakan, maka audiens akan lebih yakin dan akan terus menyokong usaha yang dilakukan oleh kerajaan menerusi program Kraft Kebangsaan ini. Seterusnya, terdapat elemen logos dalam teks kedua. Contoh yang kedua dalam teks yang kedua ialah, saya dimaklumkan bahawa sehingga Disember 2023, 2,413 orang komuniti Kraft baru telah dilahirkan. Nilai jualan 6.83 juta ringgit. Maknanya untuk kementerian ini dan industri kraft tangan ada permulaan yang baik. Ini telah menunjukkan bahawa kerajaan cakna tentang perkembangan komuniti kraft serta nilai jualan yang diperoleh komuniti kraft. Oleh hal yang demikian, maklumat yang disampaikan oleh pengucap dapat mempengaruhi serta meyakinkan audiens bahawa kerajaan mengambil tahu tentang komuniti kraft. Kesimpulannya, pengkaji dapat merumuskan bahawa kajian kami telah berjaya dilakukan. Hasil daripada analisis kedua-dua teks didapati bahawa kedua-dua teori retorik Aristotle iaitu ethos, patos dan logos telah dimanfaatkan penggunaannya dengan seimbang. Ini menunjukkan pengucap memanfaatkan penggunaan ketiga-tiga kaedah untuk menarik minat dan mempengaruhi audiens dalam ucapannya. Kaedah ethos digunakan oleh pengguna ketika memberi ucapan dengan memanfaatkan pengalaman diri untuk menimbulkan rasa percaya dalam kalangan audiens. Selain itu, rayon emosi iaitu patos juga digunakan bagi meraih simpati audiens menerusi perkara yang diperkatakan untuk menimbulkan perasaan kekitaan dalam kalangan audiens. Kaedah logos pula dapat dikenal pasti apabila pengucap menggunakan kata-kata pemujukan yang meyakinkan. Melalui kaedah ini, ia boleh membantu meyakinkan pendengar menerusi sokongan daripada fakta-fakta yang boleh dipercayai sumbernya. Kajian yang telah kami lakukan membuktikan bahawa teori retorik Aristotle wajar digunakan dalam sesebuah pengucapan atau penulisan. Sekian, terima kasih.